Iaitulah peperangan Badar Al-Kubra yang mengandungi jutaan pengajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Bayangkan muslimin dan muslimat, tidak ada perkataan yang mampu kita ungkapkan apabila kita membicarakan iman para sahabat. Kadang-kadang kita naik malu, terasa kerdil dan malu nak sembang perkara-perkara seperti ini, kerana nilai kita dibanding dengan mereka adalah jauh langit dengan bumi. Bayangkan peperangan Badar dengan jarak 168 kilometer Madinah ke Medan Badar, 168 kilometer. Pertempuran di bulan puasa, di bulan Ramadan. Sahabat pula baru tahun pertama berpuasa, difardukan puasa di bulan Ramadan pada tahun itu. Bayangkan 168 kilometer, 70 ekor unta, 2 ekor kuda, dan selebihnya tentera berjalan kaki. Boleh tak tuan-tuan muslimin muslimat bayangkan, bulan puasa berjalan kaki sejauh 168 kilometer, semata-mata mahu mempertahankan Islam, mempertahankan Rasulullah dan kepimpinannya, mempertahankan Madinah dan dasar-dasar Islamnya. Sahabat pejam mata, melupakan letih dan penat. Bayangkan, saya selalu sebut dan saya cabar tuan-tuan muslimat, petang besok pergi bazar Ramadan jalan kaki, tinggal motor, tinggal kereta. Bazar Ramadan dengan rumah baru 1 kilometer. Lepas asar jalan kaki, katalah 2 kilometer, pergi balik 4 kilometer. Bini siap bagi duit, beli murtabak Johor, beli murtabak macam-macam. Lepas mayan tarawih, tok laki confirm tak balik lagi. Rupanya mati syahid, jatuh dalam longkang dengan murtabak tu sekali. Tak percaya buat. Aku tak nak. Tak percaya buat. Tengah panas tu, jalan kaki. Nak beli soyabin je pun 2-3 kilometer. Sahabat 168 kilometer sampai Rasulullah pesan, siapa nak carry on puasa, puasa. Siapa nak buka, buka. Dan ada sahabat yang meneruskan puasa, dan ada sahabat yang berbuka puasa. Badar di bulan Ramadan. Kehebatan, kesungguhan para sahabat, itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak ajar kebenaran pasti akan dizahirkan, kebenaran kemenangan itu oleh Allah, dan kebatilan itu pasti akan punah. Itu keyakinan. Walau sedikit, 313 lawan 1000 tak ramai. Tetapi demikianlah yang mesti kita faham.
ketika mana Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan 70 orang ahli-ahli sihir yang mereka punya ilmu sihir yang hebat. Mereka menjadi pembela-pembela Fir'aun. Mereka memberi suntikan kekuatan kepada Fir'aun. Mereka memberi vitamin kepada Fir'aun untuk meneruskan kesombongan keangkuhan dia. Bagaimana mereka dibayar upah? Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ada 3 surah di dalam Al-Quran yang cerita secara detail dialog ahli sihir dengan Fir'aun, cerita secara detail apa yang dirancang oleh Fir'aun dan ahli sihir. Dalam Quran hanya ada pada 3 surah. Pertama, Suratul A'raf. Kedua, Surah Taha. Dan yang ketiga, Surah Asy-Syu'ara. 3 surah menceritakan secara detail akan perancangan Fir'aun bersama ahli-ahli sihir. Antaranya Allah cerita bagaimana Fir'aun membayar ahli-ahli sihir. Benda ni berlaku tak? Berlaku sampai kiamat. Akan ada mereka-mereka yang dibayar oleh mereka yang menentang Islam. Mereka menjadi keyboard warrior. Mereka akan tulis, mereka akan convince masyarakat, mereka akan cuba memperdaya masyarakat supaya masyarakat jauh daripada Islam, supaya masyarakat pandang lekeh kepada para ulama. Tulis dan mereka dibayar upah. Ini berjalan sampai kiamat. Ketika ahli-ahli sihir tanya Fir'aun, a inna lana la ajran, adakah kami akan dibayar upah? Ajran makna upah. Ajran boleh juga makna pahala. Tengok ayat. Adakah kami akan dibayar upah? In kunna nahnul ghalibin, kalau kami dapat mengalahkan Musa. Qala na'am, Fir'aun jawab, ya, kamu akan dibayar wang, dibayar upah. Sebut berapa ndak, aku bayar. Sebut tanah mana kamu ndak, aku bagi. Sebut Mercedes mana, motosikal kuasa tinggi mana kamu ndak, aku bagi. Syarat lawan Islam. Syarat bagi masyarakat jauh daripada Islam, jauh daripada ulama. Kumpulan ini dibayar. Buat fitnah. Tuan-tuan ingat dulu, mereka buat fitnah gambar arwah Tok Guru Ni Aziz sedang pegang peha perempuan Mak Saleh. Masuk akal ke? Boh dalam Facebook. Siapa yang nak percaya benda ni? Arwah Tok Guru, gambar dia duduk atas wheelchair, pegang peha perempuan Mak Saleh. Sebiji gambar clear, crystal cut. Tak ada kelabu punya. Siapa nak percaya? Tapi mereka buat supaya paling tidak 1-2 orang percaya jadilah. Dan mereka dibayar upah. Ingat dulu, gambar Tok Guru Ni Aziz arwah makan, lepas tu hirup daripada sedikit balance baki dalam pinggan Tok Guru hirup.
ambil gambar arwah Tok Guru, sebelah gambar babi tengah hirup air. Apa tujuan awak buat? Nak hina ulama? Nak bagi bad satu bentuk, apa kita panggil, satu bentuk pandangan yang buruk kepada para ulama. Ini berlaku. Dan mereka dibayar wang, mereka dibayar upah. Mereka tak fikir dah dosa dan pahala. Tuan-tuan, golongan ni wujud sejak zaman Fir'aun lagi. Mereka minta upah. Fir'aun kata, aku bagi asal kamu boleh kalahkan Nabi Musa. Ini yang berlaku. Tulis dalam internet, bagi kita ragu tentang Islam dan hukum hakamnya, bagi kita confuse tentang Islam dan hukum hakamnya. Ulama dikutuk. Kalau artis Thailand yang mati tu, apa nama, Tang Mo, hamboi hurai tu macam hurai kitab tafsir. Berapa pupu hang dengan Tang Mo tu, punya teruk. TikTok, IG, Instagram, semua keluar. Semua pakat nak jadi hero. Hurai kematian Tang Mo. La ilaha illallah. Berapa pupu hang dengan Tang Mo tu. Mai ulama semua tak guna. Mai ulama semua menyusahkan orang. Ulama bodoh, ulama anti kemajuan. Ulama tak ada kerja lain. Haram, haram, haram. Bila nak maju, mereka dibayar upah, dibayar wang. Allahu Akbar. Allah cerita di dalam Al-Quran. Tetapi Allah nak ajar, kebatilan pasti tumbang, kebenaran pasti akan dizahirkan Allah, walau mengambil masa yang lama. Percayalah, ahli sihir Fir'aun, ketika mereka sudah dijamin dengan upah, qala na'am, Fir'aun kata, ya, aku akan bayar. Sebut saja berapa. Lalu 70 ahli sihir, mengikut pandangan Ibnu Abbas, 70 orang. Taraf mereka PhD, bukan first degree punya. Tahap PhD dah sihir mereka. Punya hebat. Beradab dengan Nabi Musa, tongkat buruk Nabi Musa. Mereka 70 orang. Nabi Musa berdialog dengan mereka. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu. Wahai Musa, kami kah nak lempar dulu? Engkau dulu lempar ke? Atau kami lempar dulu? Siapa nak lempar dulu? Nak lawan ni? Fir'aun tengok satu stadium penuh. Yang tak dapat tengok, tunggu di rumah live. Lepas buka puasa tengok live pertembungan itu. Mereka tanya Nabi Musa, siapa nak baling dulu? Nabi Musa jawab, bal alqu. Hampa baling. Hampa baling dulu. Hampa start dulu. Kata Nabi Musa. Mereka pun pegang tali. Mboi. Nang boti, nang koi, boti koi. Tu jampi dia. Yang aku tahu yang tu lah. Mereka lempar tali temali menjadi ular yang merayap-rayap. A'yunan nas, ditipu mata manusia. Hanya sihir. Itulah vitamin Fir'aun. Fir'aun bukan dia reti. Fir'aun tu bodoh, tapi mengaku Tuhan. Fir'aun bukan teror tara mana pun. Ahli sihir ni lah backup dia. Ahli sihir ni lah jadi pelindung dia. Ahli sihir ni lah bagi vitamin yang cukup untuk dia meneruskan kesombongan dia. Nabi Musa lempar. Fa'alqa Musa. Musa pun lempar asahu, tongkatnya. Talqaf ma sana.
lalu memakan semua apa yang mereka sihirkan. Apa jadi? Faulqiyas saharatu sajidin, maka tersungkur jatuh ahli-ahli sihir sambil berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa, Tuhan Harun. Allah. Lama mana bertahan? Kebatilan pasti lenyap. Percayalah tuan-tuan, kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah. Sebab itu kita mesti duduk belah kebenaran, jangan duduk belah kebatilan. Nanti kita punah bersama mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Ayat 124, 125 Ali Imran. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. Dua ayat berturut-turut, 124, 125. Bila kamu tolong Allah, tolong kembangkan Islam, pertahankan Islam, jaga Islam elok-elok, Allah janji aku akan hulurkan pertolongan. Ayat 123 Perang Badar, 124 cerita Badar. Tapi cerita apa? Pertolongan di medan Badar dengan 3,000 malaikat. Ayat 124 Allah sebut bi3,000, 3,000 malaikat yang turun. Nabi nampak kan? Nabi munajat sampai jatuh ridak Nabi ke tanah, punya tinggi, tangan Nabi angkat, kemudian Nabi diam dan Nabi tunjuk Abu Bakrin sebelah Nabi. Nabi tunjuk, tu dia malaikat turun. Allahu Akbar. Allah sebut no, dalam Quran. Dan Allah sebut selepasnya 125 Ali Imran, Allah kata bi5,000, 5,000. Tadi 3,000, kemudian Allah sebut 5,000. Makna malaikat 3,000 ke 5,000. Allah, ya Allah, ya Tuhan, pertolongan Allah. Bila kita jaga Islam, bila kita sayang pada Islam, bila kita sanggup berkorban untuk Islam, macam sahabat sanggup jalan kaki kerana Allah, kerana Rasul, tak mau tengok Islam dipunahkan oleh Abu Jahal dan bala tenteranya. Allah menurunkan pertolongannya yang tak dipikir oleh sahabat. Sehingga para sahabat cerita, aku berhadapan dengan musuh, tiba-tiba aku melihat kepala musuh telah dicantas. Aku baru nak pegang pedang, aku baru nak angkat pedang, tiba-tiba dah putus kepala musuh. Siapa rembat? Malaikat bagi. Ada sahabat yang menyebut, aku mendengar rengekkan kuda di sebelah aku. Aku mendapati tak ada kuda pun, tapi aku mendengar rengekkan kuda. Itulah kuda para malaikat. Quran Allah sebut, wajib kita percaya. Apatah lagi Nabi cerita tentang peristiwa itu. Dan malaikat itu turun, kata Nabi, daripada langit yang kedua. Itu Nabi sebut, langit yang kedua. Allahu Akbar. 3. Yang keempat, antara ayat yang dibaca ialah ayat 133. Allah ajak kita
supaya segera kepada syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dua benda ni kita jangan bertangguh. Ayat 133, Allah suruh kita sari'u, asri'. Kalau kita sembang dengan kawan, asri' ya akhi. Asri' makna apa? Cepat. Asri' makna apa? Jangan tegih-hegih lah, jangan lembab sangat jalan. Asri' cepat. Begitu. Wasari'u jamak lah, bersegeralah kamu, cepatlah kamu. Kepada mana? Dua benda. Yang ni jangan tangguh. Pertama, maghfirah. Jangan tangguh kepada keampunan Allah. Ni Ramadan ni tuan-tuan digelar Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Rahmat Allah punya luas. Allah nak ampun kita. Jangan kita buat tak kisah, nantilah aku himpun, nanti malam raya aku doa sekali 3 juzuk. Hai, jangan. Mana hantau boleh hidup sampai malam raya? Mana kita nak tahu? Nyawa kita Allah pegang. Dia nak ambil tak tahu, besok buka puasa balik rokok kolu. Kerah. Tu imam tengok awak dia ni duduk kurma kat tangan. Upa kerah lah panjang abuk tu. Kolu. Sambil isap rokok. Siapa nak kata? Cuma berhenti tak nak kan? Yang ada tukar jenama lagi. Yang tu yang mahal itu. Tuan-tuan, kita tak tahu nyawa kita Allah nak ambil bila. Jangan duk tunggu tak apa, malam raya nanti kambuh semua 6 juzuk kita tibai doa. Dah. Bab minta ampun dia tak tunggu malam raya, dia tak tunggu malam, bila-bila. Asri', segeralah, tergesalah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Minta ampun, bertaubat, dosa kita berlambat-lambat. Allah bagi peluang bernafas di bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan. Kita doa start bulan Rajab hari tu, balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Mai-mai Ramadan duk kira bubuk lambuk ya, dengan bazar Ramadan. Kira hak tu berlaga pungkok sampai tak habis. Punya makan, punya jam jalan. Allahu Akbar tuan-tuan. Sungai Petani pun serupa jam, serupa tu lah. Sama ya, di mana-mana. Nak sebut apa dia? Bab minta ampun. Jangan bertangguh, jangan tunggu-tunggu, jangan ada disiplin, prinsip. Tak apa, panjang umur lagi, besok lah. Tak, jangan tangguh. Dan yang kedua, jangan tangguh kepada jannah, kepada syurga Allah. Makna apa saja program yang bawa pergi syurga, apa saja sifat-sifat yang bawa pergi syurga, jom kita join. Mau ada sifat tu, dan Allah sebut sikit sifat dia. Bila? Mana? Ayat selepas dia, 134. Allah sebut sikit sifat ahli syurga. Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang infak hartanya dalam keadaan lapang atau mereka sempit. Sifat ahli syurga, dia suka infak harta dia. Tu ahli syurga. Dan dia infak tu macam mana? Allah sebut fis sarra'i wad dharra. Sama ada dia banyak duit atau duit dia sikit. Dia tak banyak. Dia hanya mampu gaji dia 1,500. Anak dia 10 orang. Bini tak kerja. Rumah adalah sebiji, buruklah rumah lama, pusaka. Kereta nak bayar. Duit api, duit air nak banyak, nak bayar. Dia jenis ni 1,500 nak beli beras, beli itu ini. Setakat dia RM5, RM1 dalam tabung, okey. Fis sarra' wad dharra. Hang gaji hang 20,000, tak masuk allowance lagi.
Tiba-tiba mai tabung Jumaat RM1. Beladi full punya orang. Gaji RM20,000, mai tabung Jumaat RM1. 4 minggu baru RM4. Gaji RM20,000, tak masuk elang ni. Itu nama dia tak betul. Sebab dalam hadis Nabi sebut wa 'alan nafaqah fil usri wal yusri. Ni Nabi sebut. Nabi kata, hendaklah kamu infak hartamu fil usri wal yusri. Sama ada kamu susah atau kamu senang. Maknanya infak cara kamu senang, infak cara kamu susah. Gaji RM20,000 sebulan, tabung masjid mau 100. 4 kali 100 baru 400. Tak luar lagi. RM20,000 tolak 400. Allah, tinggal RM19,600. Berlambat lagi. Kereta berapa ya? 500, 600. Rumah berapa je? Awak pegawai kerajaan. Tiba-tiba bagi RM1 nak sama dengan petani di kampung. Oh, tak betul. Ya, ingat tu, kena seimbang rezeki yang Allah bagi dekat kita. Saidina Umar separuh harta dia bagi di jalan Allah, separuh. Abu Bakrin tak usah tanya Abu Bakrin. Tinggal Allah Rasul yang lincin harta. Saidina Umar separuh. Tuan-tuan ada duit di bank RM10,000, besok bagi RM5,000. Macam 2 minggu demam tak kebal. Sebab 2 minggu demam tak kebal. Sebab bagi RM5,000 dekat Masjid Al-Huda, Kelang Lama. 2 minggu tu duduk jalan depan masjid tu, serba salah nak jumpa tu imam, nak minta balik sikit. RM10,000 bagi RM5,000, demam ke pialu 2 minggu. RM10,000 dalam bank, bagi RM500 pun dia menggigil 500 kali. Percayalah. Dia bagi RM100 pun dia fikir 6 kali tu. Duit dalam bank RM10,000, dia bagi RM100 tu fikir 60 kali tu. Dia kata silap, patut 50 sudah. Perangai gitu. Tapi kalau beli rokok, no problem at all. Downhill RM17.9 kupang, no problem. Jam mata, tuan-tuan, Islam ajar supaya infak harta. Kamu senang, kamu infak cara senang. Kamu susah, kamu infak cara kamu susah. Jangan berhenti infak harta. Fis sarra wad dharra. 1. 2, wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan marahnya bila dia nak marah. Antara sifat ahli syurga, dia suka tahan marah. Dia nak marah, tapi dia tahan. Puasa ajar kita tak? Ajar. Dalam hadis kan Nabi ajar, kalau orang cari pasal dengan kita kan, orang cari gaduh dengan kita, kita kena kata apa? Inni shaim, aku puasa. Dia ajar begitu. Cakap dekat dia, saya ni berpuasa. Menahan kemarahan itu. Itu diajar oleh Allah dan Rasul. Wal kaziminal ghaiz. Dia menahan marahnya bila dia nak marah. Dan puasa aja, belas siang kita tenang, relax. Dia nak marah bila? Waktu buka puasa 2 minit lagi, jak ayak bandung dia kutu ambil. Ayak bandung tu duduk depan, rayak-rayak tu, balang tu, tiba-tiba kutu ambil, bawa pelari. Waktu tu mati syahid yang bawa lari tu. Confirm, jangan cari pasal. Hui, waktu buka jangan cari pasal, bawa pelari tengok. Hilang kesabaran dia. Wal kaziminal ghaiz. Dan yang terakhir, yang ketiga, wal afina 'anil nas. Dia suka maafkan salah orang. Forgive and forget. Sometimes we can forgive but we cannot forget. Kan? Sesekala kita boleh maafkan tapi kita payah nak lupakan. Islam aja double F, forgive and forget. Dah lah, begitu. Kita maafkan.
Orang fitnah kita, orang kata kat kita, orang buat macam-macam kat keluarga kita, kita maafkan dan kita lupakan. Itu sifat mulia. Allahu Akbar. Tuan muslimin muslimat, last saya nak sebut. Akhirnya kita nak beritahu, kita dah masuk malam ke-10. Tuan perasan tak? Betul-betul cepat masa berlalu. 10 hari. Tuan tengok masa Nabi abad dah. Sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari. Nabi abad dah. Tak masuk dah besok 10 hari dah. Jam celek masuk hari 20. Satu pagi di hari raya lagu M. Nasir. Dia keluar tu. Kita pun tergedi-gedi. Masuk hujung Sudirman, balik kampung. Habis. Waktu tu mula tarawih tak apa nak ada kan, hilang. Yang P.Ramli kata kadang-kadang tu jarang-jarang dia main semua tu. Dia main lah, dia kelang kabut. Awal tarawih dia main semangat hang tua, tak cukup kaki dengan tika nak dibentang. Kelang kabut jawatan kuasa Masjid Surau, main malam pertama tu semangat hang tua dengan semangat 46 yang dah tak ada. Dia main dengan cari pasal parking tak cukup kaki. Bagus, alhamdulillah. Kita nak rebut keampunan Allah, tapi kadang-kadang kita sedih. Main hujung dia mula tak apa nak ada. Dia lari hilang ke mana tak tahu. Main lepas raya, muka yang sama pergi masjid sebelum Ramadan, tinggal muka tu. Geng-geng tu bila? Main tahun depan pula. Bukan di sini ya saya sebut, di Tenggara Afrika Selatan. Muslimin dan muslimat sekalian, janganlah jadi hamba Ramadan. Kita adalah hamba Allah. Sentiasa ke masjid, sentiasa cinta solat berjamaah, sentiasa cinta majlis-majlis ilmu. Jangan kita tinggalkan rumah Allah walaupun Ramadan meninggalkan kita nanti. Kita tak boleh tahan. Ramadan mesti akan pergi. Kita sayang ke, kita cinta ke, tetap Ramadan akan pergi. Bulan haji sampai. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Dan haji itu pada beberapa bulan yang termaklum. Bermula 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Maka Ramadan mesti pergi. Maka kita masih berbaki 20 hari lagi. Pulunlah. Walaupun kita letih, panas, terik, letih yang amat, tapi kita malu, saya sebut tadi, nak banding letih para sahabat yang mempertahankan Islam, yang perang Badar, juga Fathul Makkah pun bulan Ramadan, pembebasan kota Makkah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat, last sekali kita pohon kepada Allah supaya Allah menerima 9 hari ibadah kita. Moga Allah panjangkan usia kita sampai kita di malam raya. Amin ya rabbal alamin. Dapat lagi kita 20 hari ni infak, baca Quran, tasbih. Kata Ibrahim An-Nakhai dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, bagaimana dia menyebut sekali tasbih di bulan Ramadan tidak akan sama 1000 kali tasbih di bulan lain. Satu rakaat kamu solat di bulan Ramadan tidak sama 1000 rakaat di bulan yang lain. Kata Ibrahim An-Nakhai. Inilah Ramadan. Dan hanya tinggal 20 hari lagi. Saya seru diri saya dulu, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, untuk terus istiqamah. Infak, sedekah, Al-Quran, zikir, salawat, jangan tinggal. Karena itulah kekuatan yang akan menyelamatkan kita pada hari yang tiada lagi yang boleh menolong kita melainkan amal-amal soleh kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم.